Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Batu ibarat kitab ni, kita nak kena baca perlahan-lahan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ibarat dia agak sukar untuk difahami. Maka jika ada di dalam 40 itu yang tiada sah semayangnya, seperti setengahnya tiada tahu membaca suratul Fatihah. Kira-kira ada 40. Kan? Tapi ada yang tak boleh baca Fatihah ni. Dia begitu. Yang ni tiada kena membaca setengah daripada huruf Fatihahnya. Tengok-tengok ada 40 ni. Ada satu kawan ni dia baca tak betul suratul Fatihah dia. Satu ayat ke? Satu ayat teruk lah. Satu huruf pun. Sekiranya kalau salah, salah semua lah. Huruf tak boleh tukar. Kan? Ha buka tu. Orang kata ha pedah. Kan? Diganti kepada ha simpui. Bunyi tu bunyi kasar. Maka ubah tu boleh ke? Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Betul tak? Ubah memang tak betul. Tetapi dia masih duk mengaji. Kadang dia tanya kawan, tanya ustaz, dia mai kat kita, hang tolong semak, hang tolong dengar aku nak baca. Saya dulu masa mula saya mengajar dulu. Lama, cerita lama. Mai satu makcik ni, dia kata, ustaz, saya panggil dia maklum. Dia kata, ustaz tolong dengar ni maklum nak baca. Tolong dengar, ustaz ya sat aja ustaz. Kan? Tolonglah maklum. Maklum takut ni. Kan? Pasal banyak dua sembahyang takut Allah Ta'ala tak terima. Dia baca, memang ada yang tak betul. Tapi kita bagi tahu ke dia, maklum tak apa. Maklum mau tanya macam ni, maklum kira nak perbetulkan bacaan maklum tu, insya-Allah Allah Ta'ala kan permudahkan urusan insya-Allah. Maklum jangan duk sedih. Bagus kalau dapat orang yang macam tu. Kan? Dia nak perbetulkan bacaan dia. Patutnya kita semua macam tu. Kadang-kadang kita rasa betul, rupanya tak betul sungguh. Ada satu kawan tu, dia rakam kawan dia baca Fatihah. Kawan tu tak tahu. Kawan tu tak tahu. Kawan ni duk rakam dia. Dia tak tahu. Kan? Baca-baca dia rakam. Kan? Habis itu, ada kerja tak? Tak ada kerja. Saat-saat mari kita dengar ni. Satu rakaman ni sedap. Nak dengar, dia kata macam suara aku. Macam suara aku. Kan? Tak apa, kita dengar dulu. Dengar, kadang muka serupa pun ada, suara serupa pun ada. Kan? Mari kita dengar sampai habis. Dia tahu baca macam tu. Dia rasa dah suara dia, tapi kawan ni kata mungkin serupa dengan suara mana pun nak tahu kan. Dia dengar sampai habis, dia kata teruk. Banyak sangkut. Ada huruf tak betul. Lah baru kawan ni bagi tahu, itulah suara hang. Aku rakam tadi. Sungguh tuan-tuan, kita kadang kita tak rasa, kita tak tahu kata ada kesalahan yang kita buat ni. Kan? Kita dok kata betul lah. Tapi tuan-tuan, tidak menjadi kesalahan. Satu, kita tak kata salah lah. Jangan rasa malu. Tu ini yang penting ni. Kadang-kadang kita rasa malu. Tak salah. Kita dah berumur. Kan? Kita ni orang kenal ramai. Pedok suruh dengar pula kita nak baca. Maruah. Ni agama kita. Kan? Dok biar nanti akhirat Allah Ta'ala tak terima macam mana. Kan? Bagus. Orang macam ni Allah Ta'ala sayang ni. Bagus. Pasal apa? Pasal dia nak mengislahkan diri. Dia nak perbetulkan diri dia. Apatah lagi kalau jelas suatu itu memang salah ataupun memang bacaan dia tak betul. Dia sendiri dia pun rasa. Dia sedang. Apatah lagi lah dia kena belajar. Dia kena menuntut ilmu sungguh-sungguh. Dia kena bertanya dengan sahabat-sahabat ataupun guru-guru dia. Ada yang tiada tahu membaca surah Fatihah ataupun ada yang tak kena dengan sebutan dia. Kalau dia masih lagi belajar, ambil tahu, tanya, maka solat diri dia sah. Kalau dia nak jadi imam tak boleh lah. Pasal apa? Sah untuk diri dia saja. Dia tak boleh nak mengesahkan orang lain. Diri dia sah. Contohkan baca Fatihah.
Kita ambil contoh lah. Banyak ayat tu, kita ambil contoh satu je. Daripada suratul Fatihah. Alhamdulillah. Dia buat ha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang lain kita dengar cantik. Okey, elok. Cuma dia tak sebut Alhamdulillah. Ha buka tu dia tak sebut. Dia buat Alhamdulillah. Ha simpoi. Maka kita dengar betul tak betul? Tapi dia mengaji tak? Ada. Tiap kuliah ustaz ajak kitab Munyatul Musalli, kau ustaz tak perasan. Dia ada. Kan? Tak apa. Dia masih mau untuk perbaiki bacaan dia. Dia mengaji. Kan? Tapi kalau ada yang mengaji tapi dia tak tahu kat mana yang tak betul kan. Jadi kita yang rasa dia ni ada bacaan dia tak betul kat mana, kita panggil dia, kita habang. Bantu dia. Kan? Bagus dia mau mengaji. Kan? Tapi betul dia. Begitu. Kadang-kadang yang mai kuliah pun, yang mai mengaji pun, kan? Dia sendiri dia tak tahu. Dia mengaji betul. Dia mai kuliah. Tapi dia tak tahu kat mana yang salah. Dia tak perasan. Kita sahabat dia kena tegur. Kena bagi tahu. Maka kalau dia jenis orang yang mau ditegur, mengaji pun dia mau, orang tegur pun dia mau, dia duk berubah sikit demi sikit, maka sah solat diri dah. Sebab apa? Pertama, kalau huruf itu diubah, dah tentu dah tidak sah. Kan? Huruf tak boleh nak ubah. Seperti Syekh Dr. Fatani sebut. Yang malang sekali dengan perubahan huruf tu tadi, makna dia jadi teruk. Makna dah jadi teruk. Apa dia? Kalau bukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti segala pujian bagi Allah, Rabb sekalian alam. Segala pujian. Kalau alhamdu dengan ha besar, jadi apa? Kematian, kemusnahan, kelusuhan, benda-benda yang tak elok, binasa dan sebagainya bagi Allah. Oh, makna dia cukup teruk. Hamadar rajulu, alhamdu, ha mim dal. Tuan-tuan buka kamus. Hamadar rajul. Maksudnya apa dah? Matilah orang lelaki itu. Hamada. Ataupun binasalah akan tumbuhan itu. Hamada zar'u. Kalau kata pakaian, hamada thawbu. Lusuh, rosaklah akan pakaian itu. Jadi kalau kita sebut alhamdulillah, bermakna rosaklah bagi Allah. Matilah bagi Allah. Binasalah bagi Allah. Na'udzubillah min zalik. Kan? Kalau sengaja dia murtad. Saya tak tahu. Tak kenal tu. Istighfar banyak-banyak. Wajib kita ubah bagi elok. Kan? Pasal bahasa Arab ni, ubah huruf ada makna duk tunggu. Baris pun sama. Jangan yang atas kita tak bawah ikut suka. Kita ikut mana pun tak apa. Kita cakap bahasa kita, lintang pukang pun orang boleh tahu. Itu bahasa kita. Bahasa rojak ikut suka kan. Potong kena potong kok ni. Kadang-kadang ambil daripada bahasa kaum lain. Padahal katalah awak. Tak ada. Kan? Lu. Kan? Lepas tu kata saya. Tak. Gua. Nampak? Itu pun faham. Tak usah duk kira yang tu. Yang tu saja kita nak buat macam tu. Kan? Tapi bahasa Arab jangan. Kan? Dia cukup sensitif. Kan? Ubah saja pun menyebabkan solat kita terbatal. Kan? Apatah lagi perubahan itu menyebabkan makna yang terlalu teruk yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jika taksir pada belajarnya, maka iaitu sah sembahyang dirinya. Kan? Maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Sekiranya kalau dia tak mau nak belajar, maka solat diri dia tidak sah. Dia tak mau nak belajar. Tapi kalau dia mau belajar, kan, cuma ada waktu tertentu sebab dia ada keluarga, ada pekerjaan sebagainya, tak apa. Dia dianggap sebagai orang yang mau belajar juga. Kan? Yang tak mau, Allah Ta'ala tahu. Tak usah katalah kan, orang lain. Dia kata Allah Ta'ala tahu. Memang yang tu Allah Ta'ala tahu. Kan?
Orang lain kalau nak tipu boleh, tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh nak tipu. Allah Ta'ala tahu hang ni memang tak mau nak belajar. Tapi kita nak supaya kita ni hadir dan kita dianggap sebagai orang yang belajar. Hadir sahaja pun Allah Ta'ala tahu dia saja. Dia main nak tunjuk muka padahal bukan dia nak belajar. Sungguh dia ada. Sebab itu kategori-kategori orang yang fasik, orang yang munafik dan sebagainya itu memang ada. Memang ada. Kadang-kadang saja mai dengan ujub, dengan riak, dengan sum'ah. Tapi apa yang kita sampaikan satu pun tak masuk. Pasal apa? Pasal memang dia tak mau nak bagi masuk. Dia begitu. Yang kita tak mau jenis macam tu, yang akhirnya ternafi kita daripada kalangan orang yang menuntut ilmu. Begitu. Zahirnya orang duk nampak kita mai lah. Batinnya tak usah duk bohong Allah lah. Allah Ta'ala tahu. Atau orang yang ummi, yang taksir. Ummi orang yang tak pandai baca, termasuklah tak pandai tulis ni. Yang taksir pada belajar, demikian jua tiada sah sembahyang dirinya. Dah tahu kata dia ni tak boleh, tak reti. Pasal apa dia tak mau nak belajar? Ini kisah dia. Bila dia tak mau saja, aku tak mau. Malulah. Pasal apa? Pasal bab-bab solat ni budak-budak. Jadi sebab itu kita nak kena ubah benda ni. Kena ubah. Apa dia? Adakan, anjurkan kursus solat atau kem solat untuk dewasa. Bila naik ke rentang saja kita tahu dah. Sekolah rendah mungkin mereka akan buat untuk sekolah menengah sekali. Sama ada berasingan atau mereka gabung. Tapi peringkat yang mengaji. Pada kita yang dewasa ni lebih lagi kita kena tahu. Kena buat. Sebab tu banyak tempat saya kata jangan kita buat benda ni sebagai benda yang tidak penting. Bahkan bagusnya kalau kita boleh buat secara bersiri. Sebab solat ni tiap-tiap hari, selama kita hidup, selama kita ada akal. Sampai tak ada pakaian pun kita kena sembahyang. Sampai kita sakit macam mana pun, sembahyang tak boleh tinggal. Lagi duk ada ni, lagi duk ada akal ni. Tak boleh dengan cara berdiri, duduk. Duduk tu kat mana? Ada yang duduk kat bawah, ada guna kursi. Ni pun banyak masalah. Solat yang menggunakan kursi. Dia bawa kursi daripada rumah dia. Bawa dia kata kursi surau ni tak syok duduk. Dia bawa daripada rumah dia. Jalan elok. Tak kursi tu mayang daripada mula takbiratul ihram sampai ke salam duduk atas kursi. Ada buat macam tu. Dia ingat sah ke macam tu. Jadi benda ni kena bersungguh. Apatah kita yang dewasa. Kalau mereka yang di bawah umur, kita katakan ni anak-anak sekolah menengah, anak sekolah rendah lagi, mereka di bawah umur. Mereka ni tidak melengkapi syarat mukallaf. Kita ni mukallaf ni. Maka patut sungguhlah kita anjurkan kursus solat bersiri. Kalau kata kursus umrah ada, kursus haji ada. Secara bersiri. Padahal sekali pergi habis. Tapi yang ni kita duk guna tiap-tiap hari ni. Solat ni kita duk guna tiap-tiap hari. Sehingga tidak ada pengetahuan bab solat ini. Sebab itulah ada solat-solat yang direka. Yang direka. Solat sempena hari Senin. Solat sempena hari Selasa. Tuan-tuan, yang ni kita bimbang. Cukup-cukup takut. Benda-benda yang direka, yang ditokok tambah ni cukup kita bimbang. Memang sekarang ni wujud di zaman yang kita sebut zaman fitnah, atau di ambang kiamat sekarang ni macam-macam maksiat yang wujud, termasuklah ni rekaan-rekaan dalam agama kita ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka inilah yang kita perlu beringat. Maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ar-Ramli. Tak boleh pakai. Campur dengan mereka, ngam-ngam jadi 40 orang.
tak boleh kita buat Jumaat. Pasal apa tak boleh buat Jumaat? Pasal kita semua 40. Boleh lah. Tapi ada yang baca tak betul dan dia tak mengaji. Ada yang baca tak betul. Hang jangan tuduh siapa-siapa. Hang jangan sangka buruk. Dia kata bukan tuduh siapa-siapa. Bukan duduk sangka buruk. Habis itu, kita 40 orang. Betul lah, tak apalah. Abang dah tak zat 40 orang. Tapi ada yang baca tak betul dan tak mau mengaji. Abang Sat, siapa dia? Cik, dia bisik kita. Orangnya adalah aku. Oh, bagus. Kalau boleh duk mengaku macam tu, bagus sungguhlah. Orang baca tak betul ya. Saya tak ngaji. Tak mahu lagi orang kata apa toto bangka duk ngaji. Ada lah kita buat contoh begitu saja kan. Tak ada lagi kita jumpa manusia macam tu. Tapi kalau ada kira kan, dia tabah juga tu. Dia mengaku kesalahan dia. Kalau kata dia sedap, kata yang tu punca, pasal apa hang tak mengaji? Dia kata hari inilah aku mula taubat. Oh, betul lah, tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi